dalam dua ucapan bajet yang dibuat oleh Menteri Besar Selangor, yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri. Kedua-dua ucapan bajet itu menyebutkan nak jadikan negeri Selangor ini sebuah negeri yang selalu disebut negeri-negeri idaman begitu. Tetapi beliau telah menggunakan ayat-ayat daripada surah Saba dalam Al-Quran nak menjadikan Selangor ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa artinya? Kita nak jadikan negeri Selangor ini sebuah negeri yang dalam pembangunannya berada di sop pertama dan terus akan berada di sop pertama. Pada masa yang sama kita nak insya-Allah petaninya, nelayannya, pemandu taksinya, orang bandarnya, separuh bandarnya, orang kampungnya, orang desanya, orang berpelajarannya, tidak berpelajarannya, orang atasannya, orang bawahannya, semuanya berada dalam pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Tanggungjawab ini amat besar. Kalau diucapkan setakat ucapan, hanya ucapan bajet begitu saja, hanya sebagai ucapan bajet untuk melunakkan hati beberapa manusia, saya tidak fikir bukan itu tujuan Menteri Besar menggunakan perkataan Al-Quran baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi yang jelasnya insya-Allah segala resources yang ada di Selangor ini, resources dalam bumi, di atas bumi, di perut bumi, resources yang kita nampak dengan mata, yang didengar dengan telinga, yang dapat dipegang dengan tangan, resources itu akan digunakan sepenuhnya dengan sepenuh keadilan, kesejahteraan bagi menentukan seluruh rakyat, termasuk anak-anak tuan-tuan yang sedang belajar di bumi Mesir, yang akan pulang ke bumi Mesir ini akan mengisi pembangunan, melahirkan negeri, negara yang tarafnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya hendak anak-anak ini balik bawa bendera kecemerlangan diri, dengan insya-Allah kekuatan minda, kekuatan akliyah, kekuatan jasadiyah, kekuatan ruhiyah digabung seluruhnya, nanti turun di kapal terbang di KLIA. Saya hendak ubur-ubur balatun thayyibatun warbun ghafur itu ada di kalangan mereka. Janjilah anak-anak, ini yang akan dilakukan. Boleh ke tak boleh? Tak apa kuat, mak bapak pula yang kuat ni. Boleh ke tak boleh? Saudara-saudara, untuk pengetahuan saudara, bila berlaku saja peristiwa ini, antara negeri yang mula-mula mengambil tindakan, negeri Selangor. Kita hantar, memang ada 2 orang yang mengendalikan pelajar-pelajar ini di Kairah. They were stationed in Kairah. 2 orang lagi kita hantar, we dispatch 2 orang lagi untuk pergi ke Jeddah, menguruskan kepulangan anak-anak Selangor kita khasnya di Jeddah. Alhamdulillah, 2 di Kairah, 2 di Jeddah, dan kita ada di sini bilik operasi 24 jam. Farizan namanya ada di situ, Fauzan namanya ada di situ, Farhan namanya ada di situ, Dr. Halimah monitor 24 jam. Masa dia berkhidmat sebagai doktor dulu pun tak 24 jam macam ini tuan-tuan. Tapi pasal anak tuan-tuan ni tuan-tuan, lebih daripada on call waktu dia menjadi doktor dulu. Komitmennya ialah kita hendakkan anak-anak kita tuan-tuan, anak-anak kita, mak bapak, saya nak serukan mak bapak malam ini, tugas tuan-tuan dan perempuan, pastikan setiap anak-anak tuan-tuan dan perempuan berdaftar dengan HEP, Pegawai Hal Ehwal Pelajar Selangor yang berada di Mesir. Hari ini kita ada kaunter di sana tuan-tuan, di bawah sana ada kaunter. Daftarkan tuan-tuan, pastikan anak tuan-tuan yang pertama sekali, untuk yang lebih global, dia kena jadi ahli pemeram namanya. Untuk khas untuk Selangor, dia kena jadi ahli berkesam. Tuan-tuan akan sejuk. Dalam ayat dikatakan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, qurrata a'yun. Biar anak-anak kita menyejukkan mata. Macam mana menyejukkan mata? Mereka mesti bergabung dengan agama, medicine agama.
Saya tuan-tuan sampai PhD ni, area saya, bidang saya urban science. Urban science tuan. Bukan usuluddin, bukan syariah, bukan bahasa Arab. Urban science. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, urban science campur agama. Cari sendiri agama. Urban science usrah. Urban science gabung dengan orang-orang yang memiliki ilmu agama. Urban science gabung dengan muallim-muallim, muallimat-muallimat. Urban science gabung dengan pelajar-pelajar yang memang minat agama. Selamat di dunia dan selamat di akhirat, tuan-tuan dan puan-puan. Supaya anak tuan-tuan akan berada di satu tempat, mungkin di Ampang Pecah, mungkin di Morib, 2 hari, tuan-tuan, 2 hari. Kita nak uruskan mereka. Adik, kamu belajar apa? Apa keperluan kamu? Macam mana buku-buku kamu di sana? Apa yang kamu nak buat kalau misalnya sampai 6 bulan di sini? Kita akan uruskan. Macam mana cara nak menguruskan? Penglibatan kamu macam mana? Penglibatan mak bapak macam mana? Ongkosnya macam mana? Kalau tidak, tuan-tuan, nanti kita uruskan secara bit and pieces. Itu bukan pengurusan namanya, tuan-tuan. Tapi kalau dibuat secara coordinated and systematized, inilah namanya pengurusan. Tan Sri Khalid Ibrahim manusia pengurusan, tuan-tuan dan puan. Dia tak nak bits and pieces. Dia tak nak. Dia nak secara yang kolektif, secara yang komprehensif, secara yang kohesif, secara yang unified, secara yang padu. Itulah yang kita akan buatkan kepada anak-anak. InsyaAllah, dibandingkan negeri-negeri lain, kita janji, tuan-tuan, kita uruskan anak-anak tuan-tuan ini dengan pengurusan yang terbaik, dengan pakar-pakar pengurusan yang dipimpin oleh Dr. Tan Sri Datuk Seri Khalid Ibrahim untuk menguruskan anak-anak di samping kita mengurus negeri Selangor.